Baru-baru ini Johor dengan kira-kira 10 daerah di negeri itu terjejas susulan banjir. Antaranya Segamat, Keluang, Batu Pahat, Kota Tinggi, Muar, Tangkak, Johor Bahru, Mersing, Kulai dan Pontian. Banjir ini disifatkan paling buruk pernah dihadapi Johor selepas 17 tahun menghadapi bencana banjir besar pada tahun 2006 yang mengakibatkan lebih 100,000 penduduk terjejas. Rata-rata penduduk yang terjejas ketika ditemui Malaysia Gazette berkata banjir kali ini lebih dahsyat berbanding banjir besar yang pernah melanda sebelum ini. Banjir sebelum ni saya ingat kalau banjir pun kejap dah surut. Ni daripada semalam, hujan berterusan saya ingat 2 hari tanpa berhenti. Itu menyebabkan air naik secara mendadak. Dalam 2-3 jam boleh naik dalam 2-3 kaki macam tu lah. Assalamualaikum, saya Raja Nala dan selamat datang kembali ke video ini. Dalam video lepas saya membicarakan mengenai kepentingan mengekalkan amalan tradisi minum air kelapa dan kenapa. Jika anda ketinggalan video ini, anda boleh akses video ini di ruangan short video. Jika anda baru pertama kali di sini, Raja Nala Channel adalah berkenaan tentang alam Melayu dan suku kaum di Nusantara, tradisi, amalan dan kepercayaan mereka, pemikiran dan budaya, sejarah serta pembentukan jati diri anak bangsa seiring dengan peradaban bangsa itu sendiri. Terima kasih kepada yang dah subscribe dan kepada yang belum, bantu saya dengan subscribe, like dan komen serta jangan lupa tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan notifikasi dan video terkini. Teruskan menonton. Rumah tradisional Melayu melambangkan adab dan budaya hidup orang Melayu. Rumah Melayu lazimnya dibina menggunakan kayu dengan reka bentuk rumah yang unik, mengetengahkan ruang dalaman yang berkonsep keluarga serta kebiasaannya bertiang tinggi. Reka bentuk rumah tradisional Melayu bijak mengikut penyesuaian cuaca, mata angin, unsur alam, keselamatan dan topografi muka bumi. Bumbung tinggi serta berlapis lubang udara pada tingkap, dinding dan lantai rumah membantu pengaliran udara bergerak, membebaskan haba panas yang hari keluar melalui cerahan reka bentuk atau seni ukiran yang memang direka sedemikian rupa bagi memanfaatkan fungsinya. Biasanya bahagian depan dan belakang rumah menghadap arah utara selatan, manakala bahagian kiri kanan rumah menghadap timur barat. Secara tak langsung, rumah akan menghadap kiblat dan lalu angin. Nak mencari arah kiblat juga mudah. Ambil saja sejadah dan bentang terus lurus dan tegak. Teknologi orang Melayu lama setanding zaman sekarang dan ia dibuktikan dalam pembinaan rumah Melayu yang menggunakan tanggam serta pasak dan tidak menggunakan paku. Tambahan, rumah orang Melayu mudah alih dan boleh diangkat untuk berpindah tempat. Orang Melayu banyak menggunakan kaedah berteraskan alam semula jadi serta menjimatkan kos. Kayu yang digunakan sememangnya tahan cuaca seperti balau, belian atau resak dan dirawat dengan ubat atau bahan anti serangga perosak seperti anai-anai. Tiang utama rumah dibina di atas tapak atau alas batu bagi mengurangkan kerosakan kayu yang disebabkan anai-anai dan kelembapan tanah. Selepas pendirikan tiang, tiang lantai rumah akan dibina dari tanah mengikut ukuran tinggi badan lelaki tuan rumah. Kebiasaannya 5 atau 6 kaki bergantung kesesuaian tuan rumah. Antara kebaikan rumah tradisional Melayu yang bertiang tinggi adalah memberi laluan atau peredaran udara di bawah rumah supaya rumah lebih sejuk di mana angin akan masuk melalui celahan lantai kayu. Mengelak daripada ditenggelami air apabila berlaku banjir, secara tak langsung menyelamatkan keluarga dan harta benda. Membantu daripada dimasuki binatang liar dan buas atau haiwan berbisa. Keselamatan dari pencuri dan musuh daripada mudah untuk menceroboh masuk. Menjaga kehormatan keluarga dan privasi. Dahulu rumah Melayu tiada pagar dan orang lain bebas lalu lalang antara rumah ke rumah lain. Keadaan rumah yang tinggi akan menyukarkan perbuatan mengintai dari luar kepada orang yang berada di dalam rumah. Tempat santai dan berehat dengan pangkin di bawah rumah. Tempat membela ternakan seperti ayam, itik atau kambing serta menambat kuda atau gajah. Tempat simpanan barang atau stor atau ada juga yang meletakkan sampan jika rumah berdekatan sungai. Generasi sekarang lebih suka membina atau membeli rumah moden berasaskan simen dan batu disebabkan kos yang lebih murah. Peredaran zaman menyebabkan keperluan memiliki rumah tradisional orang Melayu kian hilang meniti masa. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga kepada yang telah subscribe dan like. Jika ada sebarang pertanyaan dan pandangan, sila beri dalam ruangan komen. Semoga berjumpa kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera.